السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkait dengan hadis hukum hakam yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wasyukri. Bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada membincangkan berkenaan dengan sujud sahwi. Perkataan as-sahwu dalam bahasa Arab, kalau kepada bahasa kita asal makna lupa, sujud kerana terlupa di dalam sembahyang. Yang keduanya adalah sujud tilawah, sujud bacaan. Maksudnya di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang mana apabila kita baca ayat tersebut disunatkan kita sujud. Sujud benda nama dia sujud tilawah, sujud kerana bacaan ayat sajdah. Yang ketiganya sujud syukur. Apabila kita dapat memperolehi nikmat yang besar ataupun tertolak daripada bala, maka kita sujud syukur. Okey, ni bab dia, kita akan bincang sujud-sujud tersebut di dalam bab ni. Yang pertama sujud sahwi. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Katanya daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka salat zuhur. Ini di zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, tak ada apa-apa keuzuran, Rasulullah jadi tu imam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah adalah pemimpin, maka dia menjadi imam. Namun ketika selesai 2 rakaat yang pertama, jadi ketika duduk di Madinah ni, maksudnya bukanlah ketika bermusafir. Kalau bermusafir sembahyang zuhur 2 rakaat sahaja. Namun ketika selesai kedua rakaat kedua yang pertama, kita 4 rakaat, okey, 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam terus berdiri tanpa duduk, tidak melakukan tahiyat awal. Maka orang ramai pun ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah baginda menyelesaikan solatnya dan orang ramai menunggu salamnya, baginda yang masih duduk bertakbir dan melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Sesudah itu barulah salam.
Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis. Namun lafaz yang kita baca saat ini adalah lafaz Imam Bukhari. Manakala dalam satu riwayat yang diriwayat oleh Imam Muslim, ia berbunyi bahawasanya Nabi SAW bertakbir pada setiap kali sujud. 2 kali sujud, setiap kali nak sujud Rasul bertakbir. Sedangkan Rasulullah SAW duduk ketika itu dan sahabat-sahabat yang menjadi makmum bersama dengan Rasulullah bersujud bersama dengan Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Abdullah bin Buhainah. Dia menceritakan satu ketika dia bersembahyang bersama dengan Rasulullah. Sembahyang berjemaah lah, Rasul jadi imam. Sembahyang Zuhur. Semua kita tahu sembahyang Zuhur 4 rakaat. Kalau ada ke orang tak tahu sembahyang Zuhur 4 rakaat, tak tahu lah. Memang teruk sungguh lah kan. Sembahyang Zuhur semua kita tahu 4 rakaat. Baik. Jangan pula ada orang kata, orang baru tahu kali pertama ni sembahyang Zuhur 4 rakaat. Memang kalau hak jenis lagu tu memang tak biasa sembahyang sungguh lah. Jadi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Yang mana 4 rakaat, 2 rakaat ada tasyahud dan 2 rakaat lagi ada tasyahud. Tasyahud, hak yang 2 rakaat tu dipanggil tasyahud yang pertama. Hak 2 rakaat lagi ada tasyahud pula, tu dipanggil tasyahud akhir. Jadi dalam kita sembahyang fardu zuhur 2 rakaat sebelum daripada kita bangun kepada rakaat yang ketiga, kita duduk baca tasyahud, baca tahiyat. Kita baca tahiyat lah. Dalam kitab dia kata tasyahud, baca tahiyat ke tasyahud sama maksud dia. Baik. Tiba-tiba dalam hadis ni Abdullah bin Buhainah menceritakan Rasulullah dak duduk tasyahud awal. Terus bangun kepada rakaat yang ketiga tanpa membaca tasyahud awal. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain menyebut sahabat bertasbih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khabar, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih." Sesiapa yang ada telah terkena benda-benda dalam sembahyang dia, terjadi benda-benda dalam sembahyang dia, hendaklah dia bertasbih. Waktu kita bincang dah sebelum daripada ni, ada sebahagian daripada sahabat bertasbih, subhanallah. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang dia tanpa menghiraukan tasbih yang diucapkan oleh sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, mazhab Imam Syafi'i mengambil daripada hadis ini sebagai dalil bahawasanya tasyahud yang pertama bukanlah rukun sembahyang, bukan sunat. Kalau rukun, ia tak boleh tinggal. Kat mana-mana pun mesti kena buat kalau rukun. Jadi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan tanpa menghiraukan benda tergorang daripada sebahagian daripada sahabat, ini menunjukkan bahawasanya tasyahud awal adalah sunat, bukanlah rukun. Maksud benda sunat, kalau ia ditinggalkan tidak membatalkan sembahyang. Jadi kalau tasyahud awal ditinggalkan tidak membatalkan sembahyang. Dan dalam hadis ni mencerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tasyahud awal. Tapi dengan terlupa. Kalau dengan terlupa tidak batal sembahyang dengan kesepakatan ulama. Namun kalau sekiranya ditinggal dengan sengaja, gaduh pakai wajib-wajib je lah. Tasyahud awal pun tak baca, gaduh sangat. Bab sembahyang gaduh tak? Bab sembahyangnya gaduh, nak gimana tahu. Tapi kalau bab-bab dunia ni malah orang dia ada jadi lambat pula. Habis masa tak apa pula. Jadi sengaja tinggal tasyahud awal, adakah batal sembahyang dia ataupun tidak? Di sini ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan batal sembahyang. Sebahagian daripada ulama. Namun menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana tasyahud awal adalah sunat, maka orang yang meninggal tasyahud awal walaupun dengan sengaja tidak batal sembahyang dia. Cuma dia telah melakukan perkara yang buruk dalam sembahyang. Dia telah mencacatkan sembahyang dia. Tapi sembahyang dia tetap sah. Dia telah melakukan perkara yang makruh
Dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang tidak ikut seperti hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Namun sembahyang dia hukum tetap sah kerana tasyahud awal adalah sunat. Baik. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, maka sahabat-sahabat yang menjadi makmum bersama dengan Rasulullah pakat bangun belaka. Tak ada seorang pun yang duduk tasyahud awal. Pada peringkat awal nak duduk tasyahud awal dah. Dan Rasul dah ega juga, maka pakat bangun belaka. Dan inilah hak yang dituntut oleh agama kita. Jadi agama kita menuntut, agama kita, syarak kita tuntut kepada makmum ketika mana tu imam tinggal tasyahud awal, diwajibkan kepada makmum tinggal tasyahud awal. Tu imam terlupa nak baca tasyahud awal, wajib kepada makmum tinggal tasyahud awal. Tak boleh makmum baca tasyahud awal. Tu kena faham. Dia kadang-kadang makmum hak setengah-setengah lah, bukan segelintir, kita nak kata ramai, segelintir. Hak yang tak belajar mana. Hak belajar juga sikit-sikit, hak tak belajar langsung. Melainkan kalau hak belajar banyak tu lain lah. Jadi benda hak yang lagu tu buat riuh pula. Wak cakap tu imam, tak baca tasyahud awal. Tu awal ni. Sebab tu imam lupa juga. Manusia kan, manusia. Manusia biasa dia dah terlupa. Mai lapar perut pula, duk balah dengan bini pula. Terlupa tu tasyahud awal. Baik. Jadi apa yang diwajibkan kepada makmum dia? Ikut tu imam bangun sekali kepada rakaat yang ketiga tanpa perlu membaca tasyahud awal. Dan kalau makmum baca juga, batal sembahyang makmum. Tu kena ingat. Tu imam tinggal tasyahud awal, makmumnya pergi baca. Dia duduk juga. Maka batal sembahyang makmum. Sebab mana batal? Sebab diwajibkan kepada makmum meninggal tasyahud awal ketika mana tu imam tinggal tasyahud awal. Dah tu imam takut-takut. Dia kata, takut-takut tu imam tinggal dengan sengaja. Tak kira. Masalah sengaja ke tak sengaja, mudah nak tanya tu imam dalam sembahyang. WhatsApp dulu tu imam tanya, sengaja ke lupa. Tak boleh dalam sembahyang, mudah nak tanya. Jadi secara zahirnya tu imam tinggal dengan terlupa, maka wajib kepada makmum tinggal. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun untuk imam tinggal dengan sengaja pun, wajib makmum kena tinggal. Kalau makmum tebang pergi baca juga, nyewak rajin juga, tengah sembahyang tu, duduk khusyuk molek makmum belakang, tengok tu imam bangun ke rakaat yang ketiga. Cekelong gitu mata makmum. Kata imam. Cekelong, buat kejut. Ya, baca kau batal sembahyang makmum. Tu kena ingat. Maksud dia batal, kena mayang mula. Tak jadi mayang tu. Dah lah dia dosa. Melakukan kesilapan tu dosa, salah, haram. Dan batal sembahyang dia. Wajib kena mayang mula. Tapi dengan dua syarat. Dia ada syarat, bukan batal secara mutlak. Syarat yang pertama adalah makmum saat ni tu tahu hukum. Tahu hukum lah. Kalau tak tahu hukum, hak tu lain. Dia jahil hukum. Kalau tak belajar dah, tapi gitulah. Belajar garik ini kadang-kadang ngatuk. Tak nak fokus mana. Jadi hak kadang-kadang hak yang duk sebut hukum tu dah nak masuk mana. Maka tak belajar dah slow-slow. Tapi masih lagi jahil hukum tersebut, maka dimaafkan. Memang dia melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut tidak membatalkan sembahyang kerana dia jahil hukum. Yang pertama. Yang keduanya adalah bukan dia baru memeluk Islam. Kalau baru memeluk Islam juga tidak bukan silap. Bukan baru memeluk Islam. Okey, dengan dua syarat. Syarat yang pertama dia jahil, dia batal sembahyang kalau sekiranya dia tahu hukum tersebut adalah haram. Yang keduanya dibuat dengan sengaja. Kalau dibuat dengan terlupa, itu masalah lain. Dibuat dengan terlupa, silap. Okey, contoh. Maka tu tidak menjadi masalah, tak batal sembahyang, tapi tetap sembahyang dia ada kecacatan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ni kita kena bincang panjang sikitlah. Jadi kita bincang tu imam dengan orang sembahyang seorang diri. Nanti kita bincang makmum pula. Jadi tu imam dengan orang sembahyang seorang diri sama. Ketika mana dia tertinggal tasyahud awal.
terlupa untuk baca tasyahud awal. Dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia ingat ketika dia berdiri tegak. Tinggal tasyahud awal. 1. Kemungkinan kedua, baru bangun sikit. Sedar, tinggal tasyahud awal. 2. Yang ketiga, bangun banyak dah. Dekat dengan kiang dah. Tapi tak tegak lagi. 3. Dia ada hukum-hukum yang berbeza dalam masalah ni. Okey, kita ambil ayat yang pertama. Dia bangun, Allahu Akbar, duduk kiang, baru sedar tinggal tasyahud awal. Sebab makmum kata subhanallah, makmum lewat sikit, makmum pun was-was juga. Rakaat ke berapa? Was-was juga makmum pun. Baru duduk. Baru betul dah rakaat kedua tu imam tinggal tasyahud awal. Dia pun kata subhanallah. Tu imam berdiri tegak dah. Okey, kata ulama, apabila tu imam berdiri tegak dah, ataupun orang sembahyang seorang diri, dia tinggal tasyahud, dia berdiri tegak dah, haram dia turun semula. Tu kena faham. Tak boleh dah turun mula. Dan apabila berdiri tegak dah, tak boleh turun mula dah. Sebab apa? Tak boleh turun mula. Kerana tasyahud awal adalah sunat. Apabila berdiri tegak, dia telah masuk kepada rukun. Ketika dia masuk kepada rukun, dia tidak boleh meninggal rukun yang dia telah masuk untuk mengerjakan perkara yang sunat. Jadi kalau tu imam, dia bangun diri cacang dah. Ataupun orang sembahyang seorang diri, dia bangun diri cacang dah. Baru teringat, tinggal tasyahud awal, adakah boleh dia duduk? Tak boleh. Haram dah dia duduk. Orang kabodah tak boleh duduk, haram. Jadi bahasa degil. Ayat kasar sikit. Orang kata tak boleh duduk, nyegi duduk juga. Okey, kata ulama, apabila tu imam ataupun orang sembahyang seorang diri, dia tinggal tasyahud awal, duduk qiyam molek nyegi duduk pula untuk baca tasyahud awal, maka hukum dia adalah haram, batal sembahyang dia. Tu imam batal sembahyang, makmum pun orang sembahyang seorang diri pun batal sembahyang. Ini 2 masalah. Makmum nanti kita cerita pas ni. Baik. Tapi batal sembahyang dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kalau dia tahu hukum. Kalau tak tahu hukum, tak batal. Tapi biasanya orang buat gitu, orang tak tahu hukum. Takkan buat, kita tengah sembahyang, buat perkara yang membatalkan sembahyang. Tak cerdik mana. Kita sembahyang nak wisah, tiba-tiba dalam tengah sembahyang, kita buat perkara yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Tak cerdik mana orang buat kerja lagu tu. Baik, yang pertama. Yang keduanya, dia buat dengan sengaja. Kalau dia buat dengan terlupa, ataupun tidak tahu hukum haram, maka tak batal sembahyang. Tapi tetap sembahyang dia penuh dengan kecacatan. Okey. Manakala makmum. Saat ni imam dengan orang sembahyang seorang diri, makmum pula. Makmum kita khabar tadi yang pertama, apabila tu imam, kita dah habis lagi, 2 lagi. Ni hak diri tegak. Nanti 2 lagi, lepas tu kita pergi kepada makmum. Okey. Yang keduanya, dia bangun dah. Tapi bangun sikit baru. Sikit je baru bangun. Acuh akak sikit je punggung. Dak baca tasyahud awal lagi. Okey. Duduk mula. Boleh dia duduk mula. Duduk baca tasyahud awal. 2. Yang ketiga, dia bangun tinggi dah, dekat dengan kiang dah. Kata ulama, duduklah tasyahud awal, tak ada masalah, boleh. Selama mana tidak berdiri betul, masih lagi boleh duduk semula. Sama ada bangun sikit ataupun bangun banyak. Dah apa dia sebut 2 perkara tu berbeza? Sebab ada hukum lain. Kata ulama, kalau bangun sikit, tak sunat sujud sahwi. Kalau bangun banyak, sunat sujud sahwi. Boleh faham? Dia bangun sikit je, akak bangun sikit. Aku nak baca kita tasyahud awal. Duduk mula, baca tasyahud awal. Nanti pada penghujung sembahyang sunat tak dia sujud sahwi? Kata ulama tak, sebab sikit je bangun. Kalau bangun banyak, boleh duduk mula. Tapi pada penghujung sembahyang sunat sujud sahwi sebab banyak dah dibangun. Dah kurang sikit, banyak ke lagu mana? Kena tengok. Lebih dekat kepada qiyam ke dia bangun ataupun lebih dekat kepada duduk? Boleh faham kan? Kita bagi 2 di antara duduk kepada qiyam. Kalau bangun dia tu lebih dekat kepada qiyam, maka dia duduk mula sunat sujud sahwi. Walaupun dia baca tasyahud awal. Sebab dia bangun teruk dah. Dia melakukan kesalahan teruk dah. Tapi tetap masih lagi boleh duduk. Tapi kalau bangun sikit je, maksudnya lebih dekat kepada duduk,
Maka kata ulama tak sunat sujud sahwi. Okey. Selesai masalah imam dengan orang sembahyang seorang diri. Okey, kita bincang berkenaan dengan makmum pula. Manakala makmum, ketika tu imam tinggal tasyahud awal, wajib dia kena tinggal. Ketika tu imam tinggal tasyahud awal, wajib dia kena tinggal. Baik. Ada ada juga kisah yang berlaku. Tu imam tinggal tasyahud awal berdiri qiyam dah. Tiba-tiba tu imam duduk mula. Makmum mana? Yang pertama sekali kita kabodah perbuatan tersebut haram, ia membatalkan sembahyang dengan dua syarat. Syarat yang pertama kalau tahu hukum haram, syarat yang kedua buat dengan sengaja. Baik. Yang pertama sekali makmum, boleh tak dia nak teruskan ikut imam tersebut yang mana pada zahirnya imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang? Kata ulama boleh ikut. Sebab benda boleh ikut, sebab ada kemungkinan tu imam buat tanpa sengaja dan kemungkinan tu imam tak tahu hukum. Dan bukan semua tu imam ngaji secara mendalam. Kan gitu kan? Baik. Jadi mungkin tu imam tak tahu hukum ataupun tu imam pun tak terlupa buat. Jadi ada kemungkinan perkara tersebut, jadi makmum tetap boleh ikut imam. Maksudnya boleh kita letak lagi, boleh kita tanggung lagi sembahyang imam tu tidak batal. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, adakah makmum saat itu kena duduk baca tasyahud ataupun tak boleh baca tasyahud? Sini kita kena bincang. Kata ulama tidak boleh dan makmum kena baca tasyahud. Terus makmum kena bangun berdiri kepada qiyam. Okey, boleh faham? Ulang sekali lagi. Ni benda ni kalau berlaku jadi payah Kita kabodah tu imam, dah mu berdiri dah kan. Diri tegak dah apa-apa mu pergi turun mula. Tak boleh dah turun haram dah turun. Mu buat sengaja batas sembahyang mu. Tapi takkan untuk imam buat sengaja. Macam kita kabodah tadi Mungkin terlupa ataupun tak tahu hukum. Jadi tu imam saat ni tu dia turun mula. Kalau dia ingat balik, salah kuat gini, wajib dia kena bangun mula. Dia kena tinggal tasyahud awal. Sebab dia telah masuk kepada qiyam. Okey, boleh faham kan? Ataupun kalau dia buat dengan terlupa, apabila dia ingat, kena bangun semula. Kalau dia buat kerana dia jahil hukum tiba-tiba, orang pasang radio tengah mengajar tu imam tengah semayang. Bak ni pula. Orang baru tahu hukum tengah tu. Wajib kena bangun mula. Contoh je benda tu. Bukan benda. Tapi benda tu mungkin berlaku. Kita contoh je. Wajib kena bangun mula. Sebab tu imam buat salah. Okey, soalan kita bukan nak bincang berkenaan dengan imam, kita nak bincang berkenaan dengan makmum. Lagu mana kedudukan makmum? Kata ulama, wajib makmum kena tunggu imam dalam qiyam. Tidak boleh makmum baca tasyahud awal bersama dengan imam. Kerana makmum tidak boleh ikut imam dalam perkara yang salah. Sekarang ni tu imam melakukan kesalahan, kesilapan dah. Makmum tak boleh baca tasyahud tu kita kena faham, makmum kena terus kepada qiyam. Biar tu imam baca seorang. Tak erti sangat nampak. Cara ngasar. Jadi biar tu imam baca seorang. Makmum tak boleh baca. Kerana makmum wajib kena ikut imam dalam perkara yang betul. Tidak boleh makmum ikut imam dalam perkara yang salah. Sekarang ni tu imam turun semula, baca tasyahud awal. Ketika dia bangun qiyam molek dah, dia telah melakukan kesalahan. Makmum tidak boleh ikut kesalahan tu imam. Jadi makmum kena tunggu tu imam dalam qiyam. Nanti tu imam qiyam, baru ikut semula. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Masalah berkenaan dengan makmum lagi. Sekarang ni tu imam pun bangun, Allahu akbar. Dan makmum tengok tu imam bangun, tinggal tasyahud awal, makmum pun bangun kali dah tu hak yang dituntut. Tu imam sakit belakang, lambat sikit bangun. Makmum orang muda, laju bangun. Tu imam dah nak berdiri betul lagi, makmum berdiri betul dah. Boleh faham? Baik, tiba-tiba tu imam dah nak berdiri betul, tu imam teringat, aku dah baca tasyahud lagi Tadi kita cerita dah. Dia boleh turun mula. Okey, tiba-tiba tu imam turun mula. Sini orang kita nak bincang Tu imam turun mula. Makmum berdiri tegak dah.
Kalau sama-sama tak berdiri tegak lagi, tak apa, tak ada masalah lah, pakat turun belaka lah. Ni makmum berdiri tegak dah, Tok Imam tak berdiri tegak lagi. Sebab makmum orang muda, Tok Imam orang tua sakit belakang pula. Lambat sikit bangun. Minyak gerih tak cukup. Dah tua masa dia dah. Sallallahu salamatan wal afiyah. Jadi lambat sikit bangun. Okey, Tok Imam turun mula. Okey, soalannya makmum lagu mana? Kata ulama, makmum kena turun mula. Dah berapa turun mula? Dah makmum berlaku masuk kepada qiyam, kan kita bodoh kan? Kalau masuk kepada rukun, tidak boleh dah kita nak pergi tinggal rukun nak buat benda sunat. Kata ulama, bukan makmum nak turun pergi buat benda sunat dah. Makmum nak turun pergi buat benda wajib. Kerana wajib makmum ikut imam. Tu kena faham. Faham kan? Makmum kena turun mula sebab benda? Sebab makmum dia meninggal rukun kepada perkara yang wajib. Kerana wajib makmum ikut imam. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan masalah yang kita bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, namun setelah baginda menyelesaikan solatnya dan orang ramai menunggu salamnya. Lepas daripada Rasulullah tahiyat, orang dah tunggulah, sahabat dah tunggulah Rasulullah bagi salam. Baginda yang masih duduk bertakbir dan melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Sujud ni dipanggil sujud sahwi. Maka kata ulama, dituntut, disyariatkan kepada orang yang tertinggal tasyahud awal, dia kena sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Dah sujud 2 kali, nama dia sujud sahwi. Dah hukum sujud sahwi benda, ulama pula berselisih pandangan pula di sini. Ada setengah kata wajib, ada setengah kata sunat. Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad, maksudnya perkataan mu'tamad, banyak kali yang sebut, mu'tamad adalah pandangan yang dipegang. Pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya hukum sujud sahwi adalah sunat. Maksud benda sunat, kalau tu imam tinggal tasyahud awal, dia tinggal pula sujud sahwi. Banyak kali lupa tu imam. Lupa. Dah khabar tak dia kan? Lapar perut, balah dengan bini pula. Lupa belaka. Tasyahud awal lupa. Lepas tu, benda sujud sahwi pun lupa. Sah tak semayang tu imam? Kata ulama, sah. Kerana sujud sahwi hukum dia adalah sunat. Bukan wajib. Baik. Ia perkataan sunat ni, maksudnya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tidaklah berdosa. Sama ada tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan lupa, tetap sah semayang. Cuma kalau tinggal dengan sengaja, maka ia telah mendatangkan perkara yang makruh. Semayang dia penuh dengan kecacatan. Semayang dia menyalahi semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi, berapa kali sujud? Dalam hadis ni sebut 2 kali sujud. Dan masa kita nak turun sujud sahwi saat ni tu, sunat ada kita kata Allahu Akbar, kita bertakbir dengan takbir intiqalat. Intiqalat, takbir perpindahan. Itu takbir intiqalat. Kata ulama sunat. Sebab dia? Sebab dalam hadis ni menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika Rasul turun ke sujud. Bukan dalam riwayat Muslim menyebut setiap kali sujud Rasul bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sunat kita bertakbir. Faham kan? Allahu Akbar, turun sujud. Lepas tu bangun dari sujud, Allahu Akbar pula, turun pula. Duduk antara 2 sujud. Lepas tu turun pula. Lepas tu turun pula kepada sujud yang kedua. Baca Allahu Akbar. Sunat sujud. Sunat bertakbir ketika sujud. Seterusnya, di manakah tempat sujud sahwi? Dalam hadis ini menyebut tempat sujud sahwi adalah sebelum daripada Rasulullah memberi salam. Itu tempat sujud sahwi. Cuma ulama berbeza pandangan dalam menetapkan tempat sujud sahwi. Mazhab Syafi'i, sujud sahwi kerana penambahan ke, kerana pengurangan ke, kadang-kadang kerana pengurangan. Berlaku kekurangan dalam sembahyang. Tinggal tasyahud awal kurang. Kena sujud sebelum salam. Ataupun berlaku penambahan, sembahyang Zuhur 4 buat 5. Tak teringat. Itu berlaku penambahan. Sebelum salam kau, dah kira lah. Benda sujud sahwi kerana kekurangan ataupun kerana penambahan,
sunat sebelum daripada sujud sahwi tempat dia adalah sebelum daripada salam. Mazhab Hanafi lain pula. Mazhab Hanafi dia kata mana? Lepas daripada salam. Bagi salam dulu. Dan sandarang dia ada hadis lepas daripada ni kita akan tengok. Mazhab Hanafi kata salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sujud. Sujud 2 kali sujud. Lepas tu salam pula kali lagi. Gitu. Sebahagian daripada ulama dia kata kena tengok. Kalau sujud sahwi kerana berlaku kekurangan, maka sebelum daripada salam. Kalau berlaku penambahan, selepas daripada bagi salam. Kalau kena tinggal tasyahud awal, maka sebelum daripada bagi salam. Kalau tambah 5 rakaat, selepas daripada bagi salam. Baik, jadi ada perbincangan di kalangan ulama dalam masalah ini. Sama-sama masing-masing ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Imam Syafi'i adalah sebelum daripada bagi salam. Hukum dia adalah sunat. Sujud sahwi. Namun sujud sahwi bertukar menjadi wajib. Dia asal hukum mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi sunat, tapi bertukar menjadi wajib. Bagi siapa? Kepada makmum apabila tu imam dia sujud sahwi. Asal sujud sahwi sunat. Kita makmum tu imam sujud sahwi. Kita tak tahu benda kesalahan dilakukan oleh imam. Tak kira mung tahu ke, tak tahu ke, apabila mu ikut imam mu kena buat. Tu imam buat benda mu kena buat. Tu imam sujud sahwi, mu kena sujud sahwi. Sekali dengan tu imam. Apakah hukum makmum sujud sahwi? Wajib. Sebab benda wajib? Sebab wajib makmum kena ikut imam. Dah kata makmum, amba bukan makmum wafiq, amba makmum masbuk. Amba dang tu masa tu imam mari duduk tahiyat dah. Tahiyat akhir dah. Amba bagi lewat dah. Kata ulama, tak kira mu masbuk ke, mu muafiq ke, wajib mu kena ikut imam. Tu imam sujud sahwi, mu kena sujud sahwi bersama dengan imam. Tiba-tiba tu imam sujud sahwi, dia buat kerah kepala, tak mu sujud sahwi. Dia kata, aku kan buat salah, tu imam buat salah. Dia kata ke tu imam, aku kan buat salah, tu imam buat salah. Kata ulama, batal sembahyang makmum. Bila tu imam sujud sahwi, diwajibkan kepada makmum sujud sahwi. Kalau tu imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi, maka batal sembahyang makmum. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah makmum tahu bahawasanya wajib makmum sujud sahwi. Kalau makmum tak tahu hukum, tak batal. Tapi sembahyang makmum penuh dengan kecacatan. Yang keduanya, makmum buat dengan sengaja lah. Sengaja dia tak sujud sahwi. Kalau tak sengaja, itu masalah lain. Contoh kita kata sembahyang dalam gelap, mapuh. Sembahyang isyak, tiba-tiba makmum duduk belakang. Mari lewat sedia duduk belakang lah. Tiba-tiba mapuh kerah api. Tak ada elektrik malam tu. Gelap ketu. Tak tahu dah tu imam buat benda. Tapi ingat tu imam duduk tahiyat akhir lah. Nak tunggu tu imam bagi salam lah. Tiba-tiba dengar ke depan bagi salam dah. Jadi kita bagi salam sekali lah. Bukan kita, makmum belakang tu. Kita bagi awal. Makmum bagi lewat ni. Jadi dia pun bagi salam, padahal tu imam sebelum bagi salam, dia sujud 2 kali. Makmum tak tahu tu imam sujud. Jadi tak sujud lah. Maka tak ada masalah, tak dosa sebab makmum tak tahu. Tu kita kena ingat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dah nak baca benda lah. Nak baca benda lah dalam sujud sahwi. Nak baca benda lah. Kadang-kadang kita tak sujud kerana tak pandai nak baca. Nak baca benda. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab fiqh, dia sebut, bacaan dalam sujud sahwi adalah sama dengan bacaan dalam sujud-sujud yang lain. Dalam bacaan dalam sujud sahwi sama dengan bacaan dalam sujud-sujud yang lain. Sebagaimana disunatkan kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud yang lain, sama juga dalam sujud sahwi, sunat kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Tu apa yang disebut dalam dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sunat baca benda Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, sama. Baik. Dah tu ada orang kata ada bacaan lain pula. Ada orang kata ada bacaan lain. Baik. Hak tu adalah ijtihad daripada sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Dia kata molek juga, comel juga bagi orang hak yang
Sujud sahwi baca subhana man la yanam wa la yashu. Dia baca tu. Comel juga dia baca ni. Sebab dia sesuai dengan keadaan. Comel kerana sesuai dengan keadaan. Dia lupa. Maka dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala Tuhan yang tidak lupa dan tidak tidur. Subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci Allah Taala yang tidak lupa dan tidak tidur. Mana sabarlah dia lupa. Dia cuba bertasbih kepada Allah yang tidak mempunyai sifat lupa dan tidur. Okey. Sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i pula menyebut ucapan subhana man la yanamu wa la yashu adalah comel baca kalau sujud sahwi itu terjadi kerana terlupa. Terlupa untuk tahiyat. Kan kita kabur dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang tu kalau sengaja tinggal tahiyat awal, sah sembahyang dia. Cuma dia melakukan perkara yang makruh. Dia telah mencacatkan sembahyang dia. Dan tetap sunat sujud sahwi. Ingat tak kita cerita tadi kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tinggal tahiyat awal, dengan terlupa ke, dengan sengaja ke, tetap sunat sujud sahwi. Jadi kalau orang tu tinggal sengaja tasyahud awal, tak munasabah lah dia baca subhana man la yanamu wa la yashu. Sebab dia bukan terlupa, dia sengaja. Dah yang munasabahnya, apa yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, yang munasabahnya bukan dia baca subhana man la yanamu wa la yashu. Munasabah dia baca astaghfirullah. Dia kena istighfar. Minta keampunan daripada Allah kerana sengaja dia melakukan kesalahan dalam sembahyang. Tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kesimpulan sikit berkenaan dengan bacaan yang dibaca di dalam sujud sahwi. Sebenarnya bacaan yang perlu dibaca dalam sujud sahwi adalah sama dengan bacaan dalam sujud-sujud yang lain. Sebagaimana sunat kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka begitu juga sunat kita baca subhana rabbiyal a'la, bertasbih kepada Allah Taala di dalam sujud sahwi. Cuma sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut comel juga bagi orang yang melakukan kesalahan sehingga sunat dia sujud sahwi, dia baca subhana man la yanam wa la yashu. Tapi bagi orang yang tertinggal ataupun melakukan kesalahan dengan terlupa. Tapi kalau melakukan kesalahan dengan sengaja yang menyebabkan sunat sujud sahwi, tak comel dia baca subhana man la yanam wa la yashu sebab tak munasabah. Munasabah untuk dia adalah dia kena istighfar kerana dia telah melakukan kesilapan dengan sengaja. Atau kita kena faham muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Kita lagi, kita kena sebut lagi sebelum kita masuk hadis yang berikutnya. Sementara ingat. Okey, katakanlah kita sembahyang berjemaah. Tiba-tiba tu imam tinggal tasyahud awal. Maka diwajibkan kepada makmum tinggal tasyahud awal. Apa yang dituntut kepada imam yang meninggalkan tasyahud awal dengan terlupa adalah sujud sahwi pada penghujung sembahyang. Tiba-tiba tu imam tak sujud sahwi. Okey, soalannya. Sini tempat yang kita nak bincang. Adakah ketika tu imam tak sujud sahwi, tetap dituntut kepada makmum sujud sahwi selepas daripada salam imam ataupun tidak? Okey, gerti soalan dia. Faham kan? Apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah ketika tu imam tinggal sujud sahwi, tetap disunatkan kepada makmum sujud sahwi. Lepas daripada tu imam bagi salam, tu imam dah ingat nak sujud sahwi, maka makmum sujud sahwi. Dah kan tu imam dah sujud, apa makmum sujud? Kan makmum kena ikut tu imam. Kata ulama, apabila tu imam assalamualaikum, maka putus dah mutaba'ah. Putus dah ikut tambatan di antara makmum dengan imam. Sebab tu imam kata assalamualaikum, tu imam keluar daripada sembahyang. Maka tetap disunatkan makmum sujud sahwi pada ketika itu. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة
wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadain. Faqala ya Rasulullah, anasita am qusirat? Faqal lam ansa wa lam tuqsar. Faqala bala qad nasita. Qala bala. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Faqala bala qad nasitu. Fasalla rak'atain thumma sallama thumma kabbar fasajada mithla sujudihi aw atwal. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Thumma wada'a ra'sahu fakabbar. Fasajada mithla sujudihi aw atwal. ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan dia silap kita ni. Faqala bala qad nasita, bukan nasitu. Baik, daripada Abu Hurairah, bagi dia silap. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salah satu daripada dua solat petang. Dia maksud petang ni adalah lepas daripada pukul 12 lah. Petang hari sebanyak 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal tasyahud awal. Hak ni Rasul semayang salah satu daripada semayang petang. Salah satu daripada semayang petang mungkin semayang Zuhur, mungkin semayang Asar. Namun dalam riwayat Imam Muslim menyebut secara jelas sembahyang ini adalah sembahyang Zuhur. Dalam riwayat Imam Muslim jelas menyebut sembahyang Asar. Jadi Rasul sembahyang Asar 2 rakaat. Kemudian Rasul bagi salam. Sedangkan sembahyang Asar 4 rakaat. Lalu bangun menuju ke salah satu batang kayu yang ada di hadapan masjid. Lepas daripada Rasul bagi salam, Rasul pun bangun bangkit, nyanda di satu batang tiang masjid. Rasul nyanda situ. Dan berpegang padanya, Rasul pegang. Sedangkan di antara kaum terdapat Abu Bakar dan Umar. Jadi sahabat-sahabat yang menjadi makmum Rasulullah, antaranya Abu Bakar, antaranya Umar. Namun kedua-duanya gerung untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerung takut nak tegur-tegur dia jadi gerung. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan di antara kaum terdapat Abu Bakar dan Umar. Namun kedua-duanya gerung untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid dengan langkah yang cepat hingga membuat mereka bertanya-tanya, apakah solat telah diqasarkan? Lalu ada seorang lelaki yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Dzul Yadain bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu lupa ataupun solat telah diqasarkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak lupa dan solat pun tidak diqasarkan. Dzul Yadain menegaskan, sesungguhnya kamu telah lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lagi 2 rakaat dan melakukan salam. Sesudah itu bertakbir seraya melakukan sujud seperti biasa atau lebih lama lagi. Kemudian mengangkat kepala dari sujudnya seraya bertakbir. Selanjutnya menurunkan kepalanya lagi seraya bertakbir dan sujud seperti biasanya atau lebih lama lagi. Sesudah itu mengangkat kepala dari sujudnya seraya bertakbir. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun menurut riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa solat yang dimaksudkan ialah solat Asar. Jadi hadis ini muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hadis yang panjang. Cuma kita ringkaskan ceritanya kerana kita pada penghujung waktu takut tak sempat untuk uraian panjang-panjang. Jadi satu ketika Rasul sembahyang Zuhur ataupun sembahyang Asar. Ada riwayat Muslim menyebut sembahyang Asar.
Dah semayang 2 rakaat, lepas tu Rasul bangun, terus bangun. Nyandar di sebatang tiang. Lepas daripada tu, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar gerung nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sahabat yang dikenali sebagai Dzul Yadain. Asal makna Dzul Yadain adalah orang yang mempunyai 2 tangan. Lelaki yang mempunyai 2 tangan. Tu asal makna Dzul Yadain. Bukanlah maksud orang lain ada lebih daripada 2 tangan. Tak, bukan. Tapi dia dikenali dengan Dzul Yadain kerana tangan dia ada panjang sikit berbanding dengan tangan orang lain. Tangan dia lain sikit. Siapa orang panggil dia Dzul Yadain. Maka dia pun tanya Rasulullah, Rasulullah, semayang ni telah dikosongkan ke ataupun mu lupa? Dia 2 tu lah, salah satu daripada 2 tu lah. Sama ada sembayang telah dikosongkan, dipendekkan hak yang 4 jadi 2, ataupun Rasul lupa. Nyewak 2 rakaat, bagi salang dah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua tidak berlaku. Dia pun khabar balik kepada Rasulullah, dah ada salah satu mu lupa tu Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung balik sembahyang dia sebanyak 2 rakaat. Pada penghujung sembahyang Rasul sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Maka daripada hadis ni secara ringkas, sebab nyala dah lapu sikit lagi, kita ambil sependek lagi. Jadi secara ringkasnya adalah ketika mana kita terlupa bagi salang sebelum daripada mencapai rakaat yang patut, dengan terlupa, maka tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Apabila kita ingat dalam tempoh masa yang dekat, di antara kita ingat dengan bagi salam, boleh kita sambung semula sembahyang. Niat masuk balik dalam sembahyang, sambung semula. Bangun diri ya. Bangun diri dah, kita baca dah tasyahud tadi kan. Bangun, sambung balik sembahyang. Kalau 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat kalau sembahyang zuhur. Kalau 3 rakaat ada, tambah lagi 1 rakaat. Maka disunatkan pada penghujung sembahyang sujud sebanyak 2 kali sujud. Baik. Tapi kalau tempoh lama dah. Lepas siap makan 2 pinggang dah. 2 pinggang dah ni bahan nasi. Baru teringat, baru sembahyang 2 rakaat. Lah, lupa sebab lapar perut ni. Lepas kenyang boleh, baru 2 rakaat sembahyang. Maka waktu tak boleh dah. Waktu kena sembahyang mula dah. Okey, itu secara ringkas huraian bagi hadis ni. Okey, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.